Setelah termeterainya Perjanjian Inggeris dan Siam atau dikenali sebagai Perjanjian Bangkok pada tahun 1909 Masihi, negeri-negeri Melayu seperti Patani, Setul dan Yala secara rasminya berada di bawah penguasaan Kerajaan Siam. Akibat daripada itu, terjadinya perubahan pada undang-undang di negeri-negeri tersebut sehingga menyentuh soal agama Islam, pelaksanaan hukum syariat, hak keistimewaan dan kebudayaan orang-orang Melayu yang mencetuskan polemik yang berterusan sehingga ke hari ini. Tuan Guru Haji Sulong adalah seorang pejuang yang mempertahankan kedaulatan agama Islam serta hak kebudayaan orang-orang Melayu di Patani. Tuan Guru Haji Sulong bin Abdul Qadir dilahirkan di Kampung Anak Ru, Patani pada tahun 1895 Masihi. Beliau merupakan cicit kepada seorang ulama Patani yang terkenal, iaitu Tuan Minal, atau nama sebenarnya adalah Syekh Zainal Abidin bin Syekh Muhammad Al-Fatani. Tuan Guru Haji Sulong mendapat pendidikan awal di Pondok Haji Abdul Rashid di Kampung Bandar, Sungai Pandan, Patani. Setelah umurnya mencapai 12 tahun, Tuan Guru Haji Sulong dihantar untuk menimba ilmu di Makkah Al-Mukarramah di bawah bimbingan Syekh Zainal Abidin Al-Fatani. Pada tahun 1924 Masihi, Tuan Guru Haji Sulong telah pulang ke Patani dan beliau telah mendirikan Madrasah Al-Ma'arif Al-Wataniyah untuk menyebarkan ilmu agama di sana. Bagaimanapun, madrasah Tuan Guru Haji Sulong tidak bertahan lama kerana diarah tutup oleh pihak Kerajaan Siam. Oleh itu, Tuan Guru Haji Sulong meneruskan dakwahnya dengan menyampaikan ilmu-ilmu agama di masjid di Patani. Sebagai seorang ulama, Tuan Guru Haji Sulong bukan hanya aktif di dalam menyampaikan ilmu agama sahaja. Beliau juga peduli dalam setiap perkembangan politik di tanah airnya, lebih-lebih lagi pada hal-hal yang berkaitan dengan soal agama dan bangsa. Sekitar tahun 1944 Masihi, Tuan Guru Haji Sulong telah menubuhkan satu pertubuhan bagi mempertahankan undang-undang syariat. Hal ini kerana pihak berkuasa Siam ketika itu telah bertindak mencampuri undang-undang dan hal ehwal agama Islam, seperti membubarkan hukum nikah cerai dalam Islam, membatalkan sistem pembahagian waris dan memansuhkan jawatan kadi. Pada 3 April tahun 1947 Masihi, Tuan Guru Haji Sulong telah mewakili ahli-ahli majlis agama, para ulama dan orang-orang kenamaan seluruh wilayah Patani untuk menyampaikan 7 tuntutan daripada seluruh penduduk Patani dan wilayah-wilayah Melayu kepada pihak berkuasa Siam dalam satu perjumpaan dengan wakil kerajaan Siam. Di antara 7 tuntutan itu, pihak kerajaan hendaklah mengiktirafkan undang-undang Islam, bahasa Melayu dan bahasa Siam dijadikan bahasa rasmi, serta 80% pemimpin-pemimpin bagi wilayah-wilayah Melayu hendaklah dilantik dari kalangan orang-orang Islam. Namun malangnya tuntutan-tuntutan tersebut tidak dihiraukan oleh pihak kerajaan Siam. Pada hari Jumaat yang bertarikh 16 Januari pada tahun 1948 Masihi, Tuan Guru Haji Sulong telah ditahan oleh pihak berkuasa Siam. Beliau dituduh terlibat dengan gerakan pemberontakan dan menubuhkan pasukan gerila bagi menimbulkan kekacauan di Patani dan wilayah-wilayah sekitarnya. Akibat daripada itu, Tuan Guru Haji Sulong telah dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun lamanya. Namun hukumannya dipendekkan menjadi 4 tahun. Kemudian Tuan Guru Haji Sulong dibebaskan dan kembali pulang ke Patani pada tahun 1952 Masihi. Pada tahun 1954 Masihi,
Seluruh penduduk Patani dikejutkan dengan kehilangan Tuan Guru Haji Sulong secara misteri. Selepas beliau dikatakan pergi melaporkan diri di pejabat polis di daerah Songkla. Menurut buku sejarah perjuangan Melayu Patani yang ditulis oleh Nik Anwar Nik Mahmud, Tuan Guru Haji Sulong dipercayai telah dibunuh oleh pihak berkuasa Siam dan mayatnya telah dibuang ke Laut Senggora.